Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Benarkah Hadi Awang bersalah? Apalagi satu lagi pendedahan salah laku yang dilakukan oleh Hadi Awang, Presiden PAS. Apalagi hal yang ditimbulkan oleh Presiden PAS dan apa isu terkini daripada Presiden PAS itu, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Oke, baik. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan like dan share video ini kepada seluruh Malaysia. Dan tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Oke, bukan saya yang cakap Hadi Awang bersalah, tapi salah seorang veteran politik yang sangat dikenali ramai, sangat dikenali oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, dan semua parti politik di Malaysia. Hari ini, satu pendedahan mengejutkan diterbitkan di Malaysia kini. Akhirnya, Lim Kit Siang bersuara. Hadi sangat salah. Dengan simple, kenyataan itu daripada Lim Kit Siang. Oke, apa kesalahan Hadi? Adakah salah laku terbesar lagi? Mari kita teruskan berita hari ini. Abdul Hadi Awang, Anda sangat salah. DAP bukan sahaja mewakili suara orang bukan Melayu dan orang bukan Islam, tetapi DAP mewakili rakyat Malaysia, termasuklah orang Melayu dan orang Islam. Seminggu selepas undi percaya terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 di Parlimen, semakin ramai rakyat Malaysia berpendapat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk kekal sebagai Perdana Menteri selama 5 tahun. Okey, ini saya sangat setuju. Kita dapat melihat komen-komen di Twitter Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Facebook. Kita melihat ada yang komen yang berkata bahawa dulu mereka tidak menyokong Anwar Ibrahim, tetapi hari ini mereka telah menyatakan sokongan mereka setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Saya sangat sokong dengan kenyataan daripada Lim Kit Siang. Anda bagaimana? Anda boleh komen di bawah bahwa Anda menyokong Lim Kit Siang ataupun tidak. Oke, baik, kita teruskan. Perkara ini telah meningkatkan lagi usaha pihak yang masih belum berpuas hati ataupun belum berputus asa untuk menumbangkan kerajaan yang ada hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti dalam langkah Sheraton sebelum ini. Konspirasi politik langkah Sheraton yang pertama bermula dengan politik toksik penipuan, syakwa sangka, kebencian, perkauman, dan keagamaan yang bersangkut paut dengan ratifikasi Konvensyen Antarabangsa, penghapusan semua bentuk diskriminasi, perkauman, dan juga dengan penciptaan kebencian dan syakwa sangka melalui fitnah, di mana mereka menuduh DAP sebagai berada di sebalik rancangan untuk meratifikasi ISED sebagai pembukaan serangan anti-Melayu dan Islam oleh DAP. Hadi kini yang tahu isu ISED pada tahun 2018 tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan DAP. Memandangkan para menteri dan pemimpin DAP sendiri terkejut seperti mana orang lain juga dengan pengumuman Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 mengenai ratifikasi Perjanjian Utama Hak Asasi Manusia PBB. Tetapi Hadi tidak membuat apa-apa usaha dalam 4 tahun yang lepas untuk memohon maaf kepada DAP atau untuk mengakui kesilapannya dalam menabur penipuan dan fitnah berkaitan ISED terhadap DAP. Okey, tuan-tuan dan semua, ISED adalah setelah kenyataan daripada Lim Kit Siang di mana konspirasi politik langkah Sheraton yang bermula dengan politik toksik, penipuan, syakwa sangka kebencian, perkauman, dan keagamaan yang bersangkut paut dengan
ratifikasi Konvensi Antarabangsa Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Perkauman, itulah ICERD. Hadi tidak membuat apa-apa usaha menurut Lim Kit Siang, dan kini Hadi mengulangi semula helah lamanya. Surat terbuka kepada Hadi minggu lepas mendakwa yang kadar keluar mengundi orang Melayu dalam PRU 15 lebih rendah berbanding dengan kaum lain. Bukan saja tidak berasas, tetapi merupakan langkah pertama usaha untuk menjatuhkan kerajaan Anwar seperti langkah Sheraton. Penganalisis politik juga Bridget Wells dari University of Nottingham, Malaysia mengatakan yang orang Melayu membentuk peratusan pengundi tertinggi berdasarkan data yang dikutipnya. Dia mengatakan yang kadar keluar mengundi yang lebih rendah dalam kalangan orang Cina dan kumpulan etnik, bukan Melayu. Yang lain menafikan dakwaan Hadi yang kononnya 98% golongan bukan Islam, termasuklah yang berada di luar negara, mengundi dalam PRU 15 untuk menyokong DAP, sedangkan hanya 60% orang Islam sahaja yang mengundi. Jadi, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Lim Kit Siang dengan salah laku terbaru Hadi yang telah didedahkan oleh Lim Kit Siang? Ataupun Anda setuju dengan kenyataan daripada Hadi? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk berita selanjutnya dan isu-isu terkini daripada channel ini. Setelah ramai rakyat Malaysia, tidak semua tetapi memang ramai yang mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri sejak Perdana Menteri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Bahkan, satu lagi isu hangat, berita susulan yang kita dengar berkenaan dengan keabsahan ataupun pengampunan penuh yang diterima Anwar. Ada yang kata Anwar Ibrahim yang merayu pengampunan itu, tetapi kenyataan daripada Anwar Ibrahim bahwa bukan beliau, tetapi beliau telah dihubungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Permohonan peguam cabar pengampunan Anwar didengar pada 10 Januari. Oke, sebelum kita teruskan, saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton video hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share video ini kepada rakan-rakan, kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu tentang isu hangat hari ini. Oke, baik, kita mulakan. Permohonan peguam cabar pengampunan Anwar didengar pada 10 Januari. Permohonan seorang peguam untuk meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan bagi mengembalikan saman mencabar kesahan pengampunan diraja yang diberi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018 akan didengar pada 10 Januari tahun hadapan. Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz memohon kebenaran untuk merayu susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 21 September tahun yang lepas yang membenarkan rayuan Anwar untuk membatalkan saman difailkan terhadap Perdana Menteri itu dan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Tarikh berkenaan ditetapkan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Mazuliana Abdul Rashid melalui prosiding pengurusan kes secara e-review. Ia turut dihadiri peguam J. Lila mewakili Anwar dan Azurin Ibrahim bertindak bagi pihak Muhammad Khairul Azam. Muhammad Khairul Azam yang memfailkan saman bermula pada 26 Februari tahun 2020 dengan menambahkan Lembaga Pengampunan dan Anwar sebagai defender, mendakwa beberapa tindakan tidak berperlembagaan diambil bagi memastikan Anwar menerima pengampunan yang membebaskannya dari penjara susulan PRU ke-14. Dan peguam itu juga mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh yang di-Pertuan Agong bercanggah dengan perkara 42 dalam kurungan 4 dan dalam kurungan 5 Perlembagaan Persekutuan, kerana kuasa pengampunan hendaklah dilaksanakan atas nasihat Lembaga Pengampunan. Ketika itu, katanya, Lembaga Pengampunan belum dibentuk dengan sempurna berikutan negara baru selesai menjalankan PRU 14 pada 9 Mei 2018 dan dalam proses membentuk kerajaan baru. Dan pada 21 September 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan untuk membatalkan saman pemula selepas memutuskan Muhammad Khairul Azam mempunyai lokus
standi ataupun hak di sisi undang-undang untuk memulakan saman itu. Ia diputuskan atas alasan beliau ahli masyarakat umum dan berkelayakan sebagai peguam, serta wujud isu yang boleh dibicarakan dan perlu didengar sepenuhnya. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Anwar dengan memutuskan keputusan itu dibuat berdasarkan pelaksanaan hak pengampunan diraja yang tidak dapat diubah atau disahkan oleh mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Adakah perlu dipertikaikan lagi ataupun adakah keabsahan pengesahan pengampunan penuh yang diterima Anwar Ibrahim ini sebenarnya melanggar perlembagaan ataupun undang-undang? Jadi apa komen Anda? Anda boleh komen di video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini.